الحمد لله الذي له الملك كله وله الحمد كله بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Sesiapa yang mengerjakan amal saleh, maka faedahnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang berbuat kejahatan, maka bahayanya akan menimpa diri sendiri. Dan Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Ikhwanil muslimin, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua akan selamat di dunia dan seterusnya di akhirat. Ikhwanil muslimin, sebelum Ramadan datang, kita selalu berdoa agar dipertemukan dengannya dan mengharapkan keberkatan di dalamnya. Waktu berjalan sangat cepat, seolah-olah baru kemarin Ramadan datang bertamu ke rumah kita. Sekarang ia telah berlalu meninggalkan kita. Pada hari yang mulia ini, marilah kita bermuhasabah dan cuba mengingat-ingat kembali apa yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan yang penuh keberkatan itu. Sekiranya sepanjang Ramadan baru-baru ini, kita mampu melaksanakan amal ibadah dan perbuatan yang baik, maka bersyukurlah kepada Allah dan berazamlah untuk mengekalkan prestasi amalan masing-masing setelah berlalunya Ramadan. Dan jika kita termasuk dalam kalangan orang yang lalai dengan kewajipan syarak atau masih melakukan dosa dan larangan Allah pada Ramadan lalu, maka bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Jangan ditangguh-tangguh taubat kita sehingga ke penghujung nyawa. Ikhwanil muslimin, walaupun bulan yang penuh keampunan, rahmat dan gandaan pahala itu sudah berlalu pergi, namun waktu dan peluang untuk melakukan kebaikan tidak pernah berlalu. Anjuran untuk as-siyam, berpuasa, dan al-qiyam, menghidupkan malam adalah kekal sepanjang tahun. Umat Islam masih digalakkan melakukan ibadat puasa sunat dan pelbagai bentuk ibadah yang lain. Islam juga memberikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan semangat ibadat puasa. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan, thumma atba'ahu shittan min Syawal, kana qasiyamid dahr." Rawahu Muslim. Maksudnya sesiapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, maka dia seolah-olah berpuasa sepanjang tahun. Di samping itu juga ada puasa sunat Isnin dan Khamis. Ada puasa sunat 3 hari pada hari-hari putih, Siyamul Ayyamil Bid, atau pada hari ke-13, ke-14 dan 15 setiap bulan Islam, dan ada beberapa puasa sunat yang lain. Mengenai ibadat solat dan qiyamul lail, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan agar kita melakukan sembahyang malam sepanjang tahun, tidak hanya pada bulan Ramadan sahaja.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa sallat fa in abat nasaha fi wajhiha al-ma' فإن أبت نضحى في وجهه الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظ زوجها فصلى فإن أبى ضحت في وجه الماء. Rawahu Abu Dawud. Maksudnya, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, kemudian dia sembahyang dan membangunkan isterinya. Jika isterinya menolak, dia renjiskan air ke wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang isteri yang bangun malam, kemudian dia sembahyang dan membangunkan suaminya. Jika suaminya menolak, dia renjiskan air ke wajahnya. Ketika Ramadan, kelihatan betapa seronok dan bersemangat sungguh diri kita dan ahli keluarga hadir ke masjid untuk berbuka puasa, beriktikaf, membaca Al-Quran, melakukan salat secara berjemaah dan salat tarawih, zikir serta bertadarus bersama-sama jemaah. Sungguh beruntung orang yang telah berpuasa Ramadan sebelum ini dengan penuh keimanan dan mengharapkan redha Allah. Lebih-lebih lagi mereka yang dikurniakan rezeki bertemu Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah dengan ikhlas kepada Allah. Maka apabila selesai Ramadan, janganlah dihentikan hari-hari yang indah kita bersama Al-Quran dan masjid, serta kekuatan ukhuwah dengan rakan taulan dari kalangan jemaah. Ikhwanil muslimin, jika ketika Ramadan kita sentiasa berdamping dengan Al-Quran, maka selepas Ramadan janganlah kita tinggalkan bacaan Al-Quran dan tafsirnya. Jika semasa Ramadan kita sentiasa menjaga lidah kita, tidak mengumpat, tidak berbohong, tidak memfitnah, maka selepas Ramadan janganlah pula kita kotorkan lisan kita dengan perkataan-perkataan membawa dosa dan keburukan. Sebaik-baik penghayatan agama sallallahu alaihi wasallam pada diri seseorang adalah apa yang dilakukannya secara istiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa kana ahabbad dini ilaihi ma dawama alaihi sahibu." Rawahu Muslim. Maksudnya perilaku agama seseorang yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang dilakukan oleh seseorang itu secara istiqamah, yakni secara berterusan. Segerakanlah diri kita untuk terus berbuat baik dan melakukan berbagai ketaatan. Kejarlah peluang ketika muda sebelum datangnya usia tua kita. Manfaatkan waktu sihat kita sebelum datangnya sakit. Gunakan waktu lapang kita dengan kebaikan sebelum datangnya waktu sibuk. Selagi kita masih bernyawa, kita semua masih berpeluang melakukan kebaikan dan amal sebelum kita kembali kepada Allah. Penyesalan di akhirat tidak berguna lagi. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang berkata, Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Artinya, alangkah menyesal dan kecewanya aku kerana telah cuai melaksanakan kewajipanku kepada Allah. Surah Az-Zumar ayat 56. Ikhwanil muslimin, jangan pernah meremehkan kebaikan walau sekecil manapun ia. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kita menjaga diri kita dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah separuh dari satu biji kurma?
Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepada kita dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim mengenai seorang perempuan penzina yang diampuni dosanya kerana menolong seekor anjing yang sedang kehausan. Dalam masa yang sama, jangan sekali-kali kita meremehkan dosa dan maksiat lalu. Kita melakukannya dengan alasan dan hujah ini hanya dosa kecil. Ingat, dosa kecil yang dilakukan terus-menerus boleh membuka jalan menuju dosa besar. Dan dosa besar, jika dilakukan seseorang secara berterusan, dikhawatiri matinya nanti dalam su'ul khatimah. Na'udzubillahi min zalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal muhaqqaratiz dzunub." Rawahu Tabarani. Maksudnya, jauhilah diri kalian daripada dosa-dosa kecil. Ikhwanil muslimin, setelah berlalunya Ramadan ini, marilah kita kuatkan iman dengan terus istiqamah, berbuat kebaikan. Iman akan semakin kuat apabila semakin banyak kebaikan dibuat. Tetapi iman juga semakin lemah jika semakin banyak pula maksiat yang kita lakukan. Jangan sekali-kali kita merasa bosan atau puas dengan ilmu agama yang telah kita ketahui atau pelajari. Dengan ilmu, amal kita akan lebih berkesan. Lanjutkanlah kembara ilmu kita selepas Ramadan berlalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashba'al mu'minu min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah." Rawahu Tirmizi. Maksudnya seorang mukmin tidak akan merasa puas dengan kebaikan yang dia dengarkan sehinggalah kehidupannya berakhir dengan memasuki syurga Allah. Mudah-mudahan setelah kita keluar dari madrasah Ramadan, hati kita akan semakin bersih daripada penyakit-penyakit hati yang berbahaya. Tubuh fizikal kita semakin terbiasa dengan ibadah, ketaatan dan kebaikan. Semoga madrasah Ramadan juga menjadikan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bertambah segala kebaikan dan dinaikkan darjat di sisi Allah serta dibebaskan nanti dari azab api neraka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'in yawma idzin aminun. Artinya, sesiapa yang datang membawa amal kebajikan yang telah dikerjakannya, maka dia akan beroleh balasan yang lebih baik daripadanya. Dan mereka akan beroleh keamanan daripada kejadian-kejadian mengerikan pada hari kiamat itu. Surah An-Naml ayat 89. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.